Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat syurga yang Ustazah kasihi sekalian. Okey, hari ini Ustazah bawa kalian ke sungai. Sungai ni sebenarnya belakang rumah. Okey, jom kita join ramai-ramai. Hari ini Ustazah nak kongsikan daripada guru Ustazah, iaitu perihal ketenangan. Perihal ketenangan di hari Jumaat yang mulia ini, Jumaat yang barakah ini, cuaca yang tenang, aman. Ustazah nak kongsikanlah mengenai ketenangan. Okey, jom join ramai-ramai untuk kita manfaatkan ilmu, untuk kita kongsi-kongsikan ilmu, insya-Allah. Okey, ada siapa yang bersama pada pagi ni? Okey, ada Anastasia. Okey, ada siapa lagi? Ada 2 orang sahabat syurga Ustazah. Jom panggil ramai-ramai lagi. Ustazah berada di tepi sungai pagi ni. Air yang sejuk, tenang, aman kan. Rasa segar sangat. Sebab apa kita menikmati kehebatan alam ni, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom join ramai-ramai untuk kita kongsi-kongsikan ilmu pada hari ini, iaitu mengenai ketenangan. Ketenangan. Pagi Anastasia, sarapan apa pagi ni Anastasia? Sarapan apa pagi ni? Boleh komen dekat situ, sarapan apa? Clear tak suara Ustazah? Sebab Ustazah tak bawa mic dan Ustazah dekat sini rasa macam line tu macam berapa bar saja. Okey, tenang, tengok sungai tu memang tenang sangat, aman, damai. Macam ni lah Anastasia dekat kampung Ustazah kan. Sekiranya pada bulan 2, 3, 4 memang keadaan sungai dihijau macam ni. Keadaan sungai hijau macam ni, nampak batu kan, rasa seronok sangat lah. Okey, jom kawan-kawan ramai-ramai join. Pagi ni Ustaz nak kongsikan mengenai ketenangan. Ketenangan. Okey, Anastasia, jom ajak ramai-ramai lagi kawan-kawan kita untuk bersama-sama pada pagi ni, insya-Allah nak ceritakan pasal ketenangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Macam tak ramai pula hari ni Anastasia. Okey, kita tunggu jugalah sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama pada pagi ni. Sebelum tu, okey, sebelum kita nak pergi kepada tajuk kita ketenangan, kita tunggu dululah sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama, insya-Allah. Sekarang pada pukul 10.06. Okey, line okey tak Anastasia? Komen sikit dekat situ, line okey ke tidak? Line okey ke tidak? Okey. Okey ke tidak suara Ustazah? Jelas ke tidak? Okey, ada 2 orang. Okey, panggil ramai-ramai lagi untuk bersama-sama kita pada pagi ni. Okey, ada 3 orang. Okey, jom join lagi ramai-ramai untuk kita kongsikan mengenai ketenangan. Okey, sarapan roti Anastasia kata. Okey, ada 3 orang sahabat syurga. Boleh komen juga kat situ. Siapa di sana? Ustazah nak tahu jugalah siapa yang bersama-sama dengan Ustazah pada pagi ni. Pagi yang tenang, pagi yang ceria, bahagia. Zana Mahmud, Waalaikumsalam warahmatullahi. Zana boleh komen dekat situ dari mana? Puan Zana boleh komen dekat situ dari mana Puan Zana pagi ni. Okey, ada 5 orang. Cik Mali-Mali. Tenang sangat tengok bila sungai tu mengalir. Memang sangat seronok Cik. Kak Mali-Mali sangat seronok. Line okey. Nur Zaini Rashid okey, jelas, terima kasih. Okey, Ustazah nak kongsikanlah dengan sahabat-sahabat syurga semua. Sebenarnya kan ketenangan ini daripada guru Ustazah. Dia pesan, dia kata apa, kita sebenarnya kan di akhir penghujung pengakhiran kita nanti kan, setelah kita dimatikan, dibangkitkan semula kan, dia hanya ada 2, sama ada syurga ataupun neraka kan. Sama ada pergi ke syurga ataupun
ke neraka. Dan manusia itu pada asalnya adalah berasal dari syurga. Dan kita nak balik pun, kita nak balik ke kampung halaman kita, syurga yang penuh dengan nikmat, syurga yang penuh dengan ketenangan. Oh, Puan Zainal kata saya dari Tanjung Malim Perak. Oh, alhamdulillah. Moga ustazah dipermudahkan urusan. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Zubaidah. Semoga Ustaz dipermudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini buku yang Ustaz selalu tulislah bila mana bersama-sama dengan guru Ustazah, ada Zoom, ada selalu perkongsian ilmu dengan guru Ustazah. Ustaz akan tulis dalam buku ni. Jadi dalam buku ni Ustazah telah tuliskan, telah ambil nota dekat sini. Hari ni Ustaz suka nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua, iaitu mengenai syurga dan juga neraka. Di mana syurga ni bila kita sebut sahaja pasal syurga, syurga itu penuh dengan ketenangan. Syurga itu penuh dengan kedamaian. Syurga itu penuh dengan kenikmatan. Dan bila sebut sahaja neraka pula, neraka itu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesakitan, keperitan, azab. Ada Tuan Muzammil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muzammil ni kat belakang rumah Ustazah Ba. Jadi nanti kalau air ni dah surut sikit, dah nampak batu, ni pun dah boleh turun sampai dekat lutut. Belum nampak batu lagi. Kalau dah nampak batu nanti boleh mai kat sini lah, boleh berkelah dekat sini. Tuan Ahmad Muzammil sekarang dah berada di utara kan, dah duduk kat Kedah sekarang ni. Jadi kan sebenarnya dah digambarkan bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka. Kita pun selalu baca kan surah Al-Waqiah, dijelaskan hebatnya syurga ni macam mana, adanya bidadari-bidadari syurga. Bila mana masuk ke syurga itu dilayan dengan hebat sekali oleh bidadari yang bermata jeli dan sebagainya kan. Jadi syurga ini penuh dengan ketenangan. Jadi kan guru Ustazah pesan, dia kata apa, sebenarnya kita ni, hidup kita ni sebenarnya kat dunia ni dah pun menggambarkan kita ahli mana. Dah pun menggambarkan kita ni sebenarnya nanti kat mana. Sama ada syurga ataupun neraka. Jadi kehidupan dekat dunia ini, guru saya pesan, dia kata apa, telah digambarkan kepada hamba itu kehidupannya nanti. Iaitu kalaulah hidup kita ni tenang dekat dunia kan, tenang, aman, rasa kata apa tu, gembira hidup dekat dunia, itu sebenarnya telah pun digambarkan keadaan kita di yaumul kiamah nanti. Begitulah kita, keadaannya tenang, aman, rasa selesa, rasa bersyukur dengan apa yang ada. Kan dua sayap yang perlu ada pada manusia di dunia ini adalah apa? Adalah syukur, satu lagi sabar kan. Bila mana diberi nikmat kita syukur, bila mana diuji kita bersabar. Jadi itu dua sayap lah yang perlu kita pegang. Kita bila mana kita berada, kita merantau di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi orang yang sentiasa bersyukur, orang yang sentiasa sabar, orang ni adalah orang yang tenang. Orang yang tenang, orang yang rasa aman, orang yang sentiasa rasa bahagia. Dan bahagia itu, ketenangan itu telah digambarkan kehidupan dia nanti di yaumul kiamah. Berbeza dengan orang yang rasa sentiasa rungsing, rasa gelisah, rasa resah. Sebenarnya gambaran itu juga telah digambarkan di dunia ini lagi sebelum nak capai kepada yaumul kiamah nanti kan. Ada Puan Zainal Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, dari Pahang. Oh, cantik dan tenang pemandangan. Oh, Ustazah bersiaran di mana? Ustazah ni di belakang rumah sebenarnya, di belakang rumah mak di Kuala Nerang, Kedah. Jadi siapa-siapa yang nak datang ke Kuala Nerang, siapa nak datang ke rumah Ustazah pun boleh. Inilah belakang rumah macam ni dia ada air macam ni, sangat seronok. Kalau waktu bulan 2, bulan 3, bulan 4, Kedah ni kemarau panjang. Jadi kemarau tu air dia sangat-sangat jernih, sangat seronok lah. Ni air belum nampak batu lagi. Biasa kalau bulan 3, bulan 4 tu dah nampak batu, kita dah boleh mandi dengan anak-anak kecil. Kalau sekarang ni macam bahaya jugalah, sebab apa, air dia sangat deras. Air sangat-sangat deras. Jadi guru saya pesan dekat sini kan,
keadaan syurga, keadaan neraka telah pun digambarkan. Kita kehidupan dekat dunia, kita ni hidup macam mana? Adakah kita hidup ni resah, gelisah, rasa tak tenteram? Sebenarnya gambaran-gambaran yaumul kiamah itu telah pun ditunjukkan, dah ada cerminan di dunia lagi. Jadi sebab itu guru ustazah dia pesan, dia kata apa? Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana kita nak tak rasa tenang, kita nak tak rasa bahagia, kita nak tak rasa ceria, dan benda ini sangat mahal harganya. Benda-benda ketenangan, kegembiraan, ceria ni sangat-sangat mahal harganya. Dan macam mana cara untuk kita rasa tenang, rasa bahagia, rasa kedamaian, keamanan, kan? Formula yang guru ustazah beri, boleh tulis juga sahabat-sahabat syurga, formula yang guru ustazah beri adalah apa? Yang pertamanya, kena sentiasa rasa Allah itu sentiasa bersama-sama kita walau di mana pun kita berada. Kena rasa, kena sentiasa hadam, Allah sentiasa bersama-sama dengan kita walaupun di mana kita berada, walau apa kerja buat kita, kita sentiasa dilihat, diperhatikan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ayat yang boleh kita amalkan sahabat-sahabat syurga? Okey, sahabat-sahabat syurga, ambil ayat ni. Ayat ni selalu guru ustazah dia pesan banyak kali. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini ayat dia. Ayat yang selalu sangat dia minta supaya pegang betul-betul. Memang waktu apa, waktu bila pun kita, kat mana pun kita duduk, kita sentiasa kena pegang dengan ayat ni. Surah Al-Hadid ayat yang ke-4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kat mana pun kamu, Allah sentiasa bersama kamu, Allah sentiasa melihat kamu. Jadi itu cara untuk kita rasa tenang macam mana? Kita kena, yang pertama sekali, kita kena rasa, kena hadam, kena ingatkan diri kita selalu Allah sentiasa bersama kita. Dan bukanlah bila mana kita sedih sahaja kita nak mengadu pada Allah, ya Allah aku sedih, ya Allah tolong aku, ya Allah. Namun waktu kita sihat, waktu kita gembira, waktu kita dapat sesuatu, kita mengadu pada Allah, sentiasa bermonolog dengan Allah. Terima kasih ya Allah anugerahkan aku nikmat ini. Terima kasih ya Allah hadiahkan aku nikmat ini. Terima kasih ya Allah tenangkan hati aku. Selalu kena cakap. Ustazah pun nasihatkan pada diri ustazah sendiri. Sebab apa? Kita selalu lupa. Manusia ni dia asal perkataan nisyan yang bermaksud pelupa. Nisyan ni maksudnya pelupa, semua lupa. Jadi bila mana kita nasihatkan kawan-kawan kita, sahabat kita, kita pun akan dapat. Sebab apa? Guru ustazah kata, dia kata kalau kita nasihatkan orang ni, sebenarnya janganlah tunggu kita ni hebat, nak jadi hebat dulu baru nak nasihatkan orang. Kita sekarang pun kita dah boleh nasihatkan, boleh amar makruf nahi mungkar. Sebab apa? Sebab ibarat air yang deras ni kan, kita kalau kita nasihatkan kawan-kawan kita, rakan taulan kita, diibaratkan kita basuh pinggan. Kita basuh pinggan tu bersih dan tangan kita juga bersih. Jadi kita dapat dua perkara kan. Jadi bila mana kita nasihatkan orang, maksudnya kita juga nasihatkan pada diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak tenang, kita nak rasa bahagia, nak rasa ceria, nak rasa keamanan, kedamaian. Kita kena sentiasa ingat Allah itu sentiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kat mana pun kamu berada, Allah sentiasa bersama-sama kamu. Allah sentiasa melihat kamu. Allah sentiasa melindungi kamu. Jadi bila mana kita hadam satu perkara ini, satu ayat ini, kita tak rasa runsing, kita tak rasa sedih, kita tak rasa pilu. Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, kan? Jadi macam mana nak selalu rasa macam tu? Waktu nak makan, kita boleh baca doa ni. Kita nak makan kan, kita nak makan supaya apa? Supaya kita dapat nutrition kan, kita dapat zat-zat makanan. Badan kita nak hidup perlukan makanan. Begitu juga dengan ruh. Ruh juga perlukan makanan. Ruh perlukan makanan. Apa makanan ruh? Makanan ruh itu adalah kembali kepada Allah. Ma'rifatullah, kenal Allah.
Jadi dalam masa yang sama kita juga kena ingatkan diri kita selalu Allah sentiasa bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sentiasa kat mana-mana pun kita berada, Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, kan? Jadi subhanallah, ayat ini ayat yang sangat-sangat hebat. Boleh selalu praktikkan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi dalam apa sahaja pergerakan kita, perbuatan kita, kita nak makan, kita nak berjalan, kita nak buat kerja, kita nak pergi ni, nak pergi buka kedai kita ni, kita ahli perniagaan nak buka kedai kita ni, maka kita sentiasa kena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah ni sentiasa bersama-sama kita kat mana kita berada. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku sepanjang perjalanan hidup ini. Tak tahu apa yang akan berlaku sepanjang kerja buat kita. Jadi kita ingatkan diri kita sendiri, Allah sentiasa bersama aku, maka kita tak sedih dah. Kita tak akan sedih, kita tak akan pilu, kita tak akan rasa susah hati. Sebab kita yakin dan percaya, kan, bila mana kita sedih, kita akan pergantungan kita pada Allah, kita akan rasa tenang kembali. Sebab kita yakin dan percaya dunia ni bukanlah selama-lamanya. Sebab kita hidup dekat dunia sangat-sangat singkat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabilin. Hidup dunia kita ni sebagai seolah-olah perantau dan juga pengembara sahaja. Bukan kita nak hidup lama dekat dunia ni. Jadi subhanallah, macam mana kita rasa nak tenang, nak bahagia, nak ceria, nak rasa keamanan, kedamaian, kita kena sentiasa ingat Allah sentiasa bersama kita. Walaupun di saat kita suka, gembira, bahagia dan juga tatkala kita rasa sedih, pilu, kecewa dan juga marah, tetap Allah bersama-sama dengan kita. Jadi kita tak akan rasa kecewa lah. Kalau sekalipun kita diuji, kan, dan Allah sebutkan tidak beriman kamu sebelum kamu diuji. Macam mana nak tahu, contohnya nak tahu ketulinan emas, kan? Orang kata ni emas ni emas ni, tapi macam mana kita nak tahu ia adalah betul-betul emas? Pasti kena uji emas tu, kan? Begitu jugalah sekiranya hamba itu mengaku dia beriman. Dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan langit. Maka kat situlah adanya ujian. Sebab apa? Tidak beriman kamu sebelum kamu diuji. Macam mana nak tahu keturunan emas? Perlu kepada ujian. Macam mana nak tahu tulimnya madu? Perlu masuk lab. Begitu juga bila mana hamba itu kata dia beriman, pasti-pasti dia akan diuji. Kak Rohanida Ghazali, Waalaikumsalam warahmatullahi, dari Ceras. Alhamdulillah. Akak sekarang bertunjukkan sungai ni dekat belakang rumah. Sangat best, hijau air dia, sangat-sangat tenang. Itu yang nak bagi kongsikan ilmu pasal ketenangan pada hari ni tu. Jadi macam mana kita nak tahu keturunan madu? Macam mana kita nak tahu keturunan emas? Ia perlu diuji. Begitu jugalah dengan ketulinan iman seseorang hamba. Bila mana dia kata dia beriman, kan, dan bila mana beriman itu pasti-pastinya diuji. Tidak beriman kamu sebelum kamu diuji. Jadi bila mana diuji, kita percaya dan yakin Allah bersama kita, dan juga kita yakin dan percaya ujian Allah itu nak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan Allah bagi tahu pada para malaikat, wahai malaikat, pergilah kepada hamba-Ku ini dan uji mereka. Sebab apa? Sebab aku nak mereka ni merayu, merintih, melutut kepadaku. Masa tu Allah paling suka bila mana hamba-hamba diuji, hamba ini kembali pada Allah, menangis pada Allah, merintih, merayu pada Allah. Itu yang paling Allah suka. Sebab itu bila Allah sayangkan seseorang itu, Allah akan berikan ujian. Macam-macam cara ujian tu. Ada ujian perasaan, ada ujian kemalangan, ada ujian rumah terbakar, hilang orang tersayang, kan. Jadi macam-macam ujian yang Allah berikan
sepanjang perjalanan pengembaraan kita di bumi Allah ini. Oh, kau kata cantik pemandangan sungai yang tenang. Alhamdulillah, betul. Sungai yang sangat tenang, aman, damai. Okey, ada 9 orang, 8 orang, ada 10 orang. Pagi ni apa aktiviti pada hari Jumaat? Masih BDR ke? Boleh komen juga kat situ sahabat-sahabat syurga. Semoga Ustaz tahu jugalah kawan-kawan kat rumah buat apa kan. Ustazah hari Jumaat tak pergi ke Adibaterapi Center. Ustazah biasa duduk kat rumah dan pagi-pagi Ustazah akan pergi ke pasar. Pergi ke pasar hari ni Ustazah beli daging lah sebab lama tak makan daging. Jadi hari ni nak buat daging, nak buat sup tulang sikit. Dan pastikan selepas kita makan macam sup tulang ke daging ke, pastikan kita terus ambil sari cuketin bersama dengan pati delima. Sebab apa kita nak detox balik lah. Kan kalau kita tak makan daging lama-lama pun kata apa, rasa badan tak best juga. Jadi kalau boleh tu nak makan daging boleh, cumanya makanlah sebulan sekali ke 3 minggu sekali ke. Jangan makan daging pada setiap hari. Nanti kolesterol naik kan, pembuangan tak lancar dan sebagainya. Boleh nak makan daging tapi jarak-jarakkan masa. Selepas kita makan daging, kita boleh amalkan sari cuketin bersama dengan pati delima untuk detox balik kita punya kolesterol. Daging tu supaya mudah dihadam dan juga lancar pembuangan kita. Okey, jadi sahabat syurga, buat apa pada pagi ni? Ustazah balik pasar, singgah sekejap lah dekat sungai ni. Sebelum nak balik nanti, kita nak rebus tulang, nak rebus daging tu, nak bagi lembut sikit pukul 11 nanti insya-Allah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Jadi hari ni Ustazah kongsikan itulah antara cara untuk kita tenangkan hati kita. Kita boleh selalu beramal dengan wahuwa ma'akum ainama kuntum. Waktu kita nak makan terutamanya, waktu nak makan pada waktu pagi tu, kita pagi, tengah hari, petang, apa kerja buat kita pun kita sentiasa baca wahuwa ma'akum ainama kuntum, wahuwa ma'akum ainama kuntum, supaya kita tak rasa resah gelisah, supaya kita tak rasa kita ni keseorangan. Kita ada Allah yang Maha Kuasa yang sentiasa membantu, yang sentiasa melindungi kita. Bila kita ingat kat dia, dia pun akan ingat kat kita lah. Jadi itu antara cara untuk kita rasa tenang. Sebenarnya banyak lagi cara-cara yang apa yang kita boleh buat untuk kita rasa tenang sebenarnya. Tapi itu satulah cara macam mana kita nak rasa supaya kita ni tenang, supaya kita ni aman, supaya kita ni rasa wah seronok rupa-rupa hidup ni bukan hidup tu sentiasa gelisah, sedih, menangis. Sebab Ustazah bertemu dengan ramai pasien yang ada yang menangis sepanjang hari, ada yang sentiasa rasa tak gembira hidup ni. Jadi itu antaranya cara macam mana kita nak rasa tenang, aman, tenteram. Kita sentiasa rasa Allah ni sentiasa bersama kita. Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Kat mana pun kamu berada, Allah pasti bersama-sama kamu. Sentiasa melihat pergerakan kita, dan kita ada 2 malaikat yang sentiasa menulis amalan kita kan. Okey, jadi itu sahajalah perkongsian Ustazah pada pagi ini. Kawan-kawan nak tengok sungai tak? Okey, Ustazah tunjukkan sungai sekejap. Sekejap ini sungai dia sangat-sangat cantik. Ni belum nampak lagi batu-batu dekat bawah. Sebab apa? Sebab dia sampai dekat lutut abang turun tadi kan. Abang Azam turun tadi, dia sampai dekat lutut, jadi tak nampaklah sangat batu-batunya. Tapi kalau air ni dah hijau betul, memang akan nampak semua batu-batu dekat bawah tu. Memang seronok sangat. Inilah air sungai ni masih laju. Okey, dia masih laju ayat ni pula. Air ni masih laju. Seronok. Nanti siapa-siapa kawan-kawan yang nak datang, bolehlah. Dah habis PKP nanti kan, bolehlah datang. Bagi tahulah Ustazah. Rumah Ustazah tu free je nak datang. Rumah Ustazah ni siapa-siapa nak datang boleh, tak ada masalah. Kita berkelah dekat dangau kat belakang pun boleh. Nak berkelah kat sungai ni pun boleh. Seronok sangat.
Memang. Cik Mali-Mali. Alahai Ustazah, seronok. Memang seronok sangat. Ni tempat Ustazah tenangkan fikiran. Berinteraksi dengan alam dekat sini Dekat sinilah. Sebab dekat rumah, betul-betul rumah tu dia belum, bila air deras macam ni belum boleh turun lagi lah. Nanti kalau air dah surut, air dah nampak, nampak batu-batu kat bawah ni. Tu lagi seronok. Sangat-sangat seronok. Tu batu-batu dia. Okey. Ni Abang Azan yang ikut hari ni. Okey, sahabat-sahabat, sampai kat sini sahaja. Bersih sungai, tenang dan damai. Betul, Cik Zubaidah Aziz. Betul, air yang sangat tenang, aman. Sebab air ni dari Tasik Pedu. Siapa-siapa yang tahu pasal empangan Pedu kan, inilah air dia. Air dari Tasik Pedu, dari bukit sana. Dari bukit, dari empangan Pedu. Kuala Nerang, Kedah. Okey, sampai kat sini sahaja dulu sahabat-sahabat syurga. Sampai dekat sini sahaja dulu perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung petang nanti. Kalau tak sempat, esok pagi insyaAllah. Okey, terima kasih yang sudi menonton. Terima kasih yang sudi live bersama-sama dengan Ustazah. Okey, terima kasih yang sudi share kita punya live ni. Perkongsian hari ni untuk tenang apa ayat yang boleh kita bawa, apa ayat yang boleh kita selalu baca pada diri kita supaya kita rasa Allah itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ambil air, dah bunyi dah. Okey, assalamualaikum.